Okey, insyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan berkenaan dengan format penulisan tesis, okey, ataupun format penulisan latar ilmiah di fakulti kita lah. Okey. Secara ringkasnya, dia ada dua part, iaitu bahagian bentuk dan bahagian format. Okey. Bentuk ni ialah asas awak nak tulis atas kertas apa, jenis macam mana, huruf saiz apa, jenis font tu apa. Okey. So secara mudahnya saya nak share saya punya skrin. Okey, saya tak sempat buat PowerPoint, tetapi dia simple je untuk bentuk ni lah. Okey. Kertas, saiz kertas ialah A4. Okey. A4 biasa tu lah, yang awak beli kat kedai tu atau bukan kedai photostat tu. Ataupun kalau awak nak print sendiri pun untuk tunjuk kepada penyelia, kertas A4 biasa je lah. Okay. Jenis kertas kita pakai jenis semili A4 biasa tu, kurang-kurangnya 80 GSM. Okay. Jangan sampai 100 GSM pula, jangan sampai 120 GSM pula. Yang tu untuk menebalkan tesis je lah. So standardnya 80. Kalau 70 tu boleh lah nak draft kepada pensyarah boleh lah. Okay, tapi yang cantiknya 80 GSM lah. Okay. Beza pun harga pun tak banyak. Beza dalam 0.01 sen something. Gitu je lah. Okay. Dengar Semua dengar kan? Dengar doktor. Dengar Ustaz. Okay. Jenis huruf, nampak tak yang saya share ni? Nampak Okay. Nampak kan? Nampak. Okay. Kita pakai Times New Roman untuk keseluruhan tesis. Untuk tulisan Roman ataupun Rumi, yang dibenarkan adalah 12 poin. Bagi tulisan Arab, Jawi, dia dibenarkan 16 poin. Kita pakai font traditional Arabic. Okay, simple je. Times New Roman dan traditional Arabic. Penaipan tajuk. Semua tajuk kecuali subtajuk hendaklah ditaip dengan huruf besar tebal di tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. Selain itu, calon hendaklah mematuhi arahan menaik tajuk-tajuk tersebut mengikut jarak dari jidar atas. Saiz huruf untuk semua tajuk dan subtajuk ialah 12 poin. Okey. Yang saya kata ni dia okey, ni bab 1. Okey. Kalau rapat dia jadi benda lain lah. Lepas tu dia enter 2 kali. Lepas tu kita tulis tajuk. Macam kalau bab 1 biasanya pendahuluan. Okay. Enter pula 2 kali. Lepas tu kita tulis pengenalan. 1.1 ialah pengenalan. So bla 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 lah pengenalan ni. Okay. Kalau ada anak pengenalan, biasanya pengenalan tak ada anak dah. Okay, dia tak ada subtopik. Okay. Jelas 1.1.1 ni 1.1 kan, ni 1.1.1 ataupun 1.2.1 dia huruf dia kecil, depan besar depan, belakang dia kecil. Okey, semua huruf ataupun saiz font ni dia 12 poin. Santak teks, teks adalah ditaip santak kiri ke kanan. Santak ni tab lah. Okey, dia kena daripada kiri ke kanan. Selang baris untuk teks manuskrip hendaklah ditaip selang 1,5 baris.
biasa ada juga diamalkan 2.0, tapi kita nak buat penetapan untuk sekarang punya, kita buat 1.5 spacing. Bagi memulakan perenggan baru, baris pertama hendaklah ditarik selang satu baris di bawah ayat. Mana ada space lah bawah ni. Dia kena enter satu biar dia ada space bawah ni. Di bawah ayat terakhir perenggan sebelumnya, okey, satu baris dari ayat terakhir sebelumnya. Bagi teks yang berikutnya hendaklah ditarik selang satu baris. Okey. So kena enter sekali jugalah. Sama juga. Tapi kalau yang untuk bahagian depan tu, dia kena 1.0 je. Untuk pengakuan, penghargaan, abstrak, bahasa Inggeris, kandungan, senarai jadual dan ilustrasi, catatan bawah, catatan hujung, rujukan, dia 1.0 spacing. Dia bukannya 1.5. Okey? Bahagian depan je, bahagian yang pengakuan semua tu, yang bahagian penghargaan. Yang tu 1.0 lah. Bukannya 1.5 spacing. Okey. Perenggan yang pertama bagi setiap tajuk hendaklah dimulakan dengan santak kiri. Macam ni. Dia tak perlu tab lah. Okey. Bagi tulisan Rumi dan santak kanan bagi tulisan Arab dan Jawi. Ensotan bagi memulakan perenggan seterusnya ialah 12 penjujur dari jidar kiri. Tulisan Rumi dan jidar kanan bagi tulisan Jawi lah. Dia kena lepas apa nama? Lepas ni awak kena tab. Barulah memulakan perenggan baru. Dia jadi akan menjadi macam tu lah. Boleh faham So dia akan jadi macam ni. Dia ada ensortan. Ensort ni tab lah. Bahasa Melayunya ensort. Okey. Okey, untuk cetakan Rumi cetak pada sebelah halaman sahaja dan halaman ini dalam diletakkan di sebelah kanan. Okey, dia cetak satu halaman je, sebelah je. Jangan depan belakang pula. Untuk cetak tu, nak bagi pada penyelia ke, nak bagi pada apa ke, dia cetak tu jangan depan belakang. Awak cetak sebelah halaman sahaja. Okey. Untuk pemeriksaan, jadi tak ada. Naskah akhir kita akan bagi minta CD-ROM lah. Okey, minta CD kepada ni untuk hantar kepada PTPO lah. Okey. Sesiapa yang mendapat A untuk latihan ilmiah, warna kulit untuk naskah akhir tesis ialah warna hijau, hijau muda, hijau tua. Maksudnya tak ada. Jadi untuk master dan PhD, macam inilah master PhD. Okey. So habis yang bahagian bentuk tu. Lepas tu kita pergi bahagian format. Okey. Yang Uniza punya jidar ini ialah margin, tepi. Yang tepi ni, yang tepi sebelah kanan, sebelah atas, sebelah bawah. Okey. Jidar atas 25 mm. Jidar kanan 25 mm. Jidar kiri 35 mm. Sebelah kanan, sebelah sini ni, sebelah kiri ni dia besar sikit 35 mm sebab kita nak jahit. Mungkin 1 cm tu kita jahit. So dia akan jadi 2.5 cm jugalah. Jidar bawah 25 cm.
So, benda ni awak boleh setting dekat layout, page setup, awak boleh setting kat sini. Okay, nampak tak? Nampak kan? So, atas 25, bawah 25, kanan 35, kanan, ni left kiri 35, kanan 25. Settle kita tukar pada size A4, lepas tu OK je. Beres? Semua permulaan bab, tajuk bab, kecuali rujukan dan lampiran, hendaklah ditarik 50mm dari birai atas. So, sini ni awak kena enter 2 kali. Kalau rapat ke atas ni, awak kena enter 2 kali. So, baru dia jadi 50mm. Ruang letak jadual dan ilustrasi termasuk keterangan istilah mengikut keperluan 2.11, kita tengok bawah nanti. Perenggan terakhir dalam suatu halaman hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya 2 baris bercetak. Kalau dia sebaris je, sekotak kanting dia seorang sebaris je, awak turun bawah je. Okay? Ya, kalau untuk ujung ni, contohnya macam ni. Okay? Macam ni kan. Dia 2 baris okey lah. Dia acceptable lah. Diterima. Tapi kalau macam dia sebaris je, yang tu kita turun bawah je lah. Okay. Perkataan terakhir pada baris terakhir, sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sepan. Dia awak tak boleh nak dash. Macam ni. Contohnya, sekurang-kurangnya ni tak boleh guna. Macam menggunakan ni, walaupun dia boleh boleh duduk sini lagi, jangan kena sepan macam tu. So dia kena biar justify je lah. Dia akan jadi dia akan susun sendirilah. Okay. Sesuatu halaman baru hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya 1 baris teks. Okay. Di halaman baru ni paling kurang pun satu halaman lah. Satu baris. Okay. Jelas ya? Penomboran halaman. Okay. Nombor halaman, nombor page ni, hendaklah diletakkan di sudut atas sebelah kanan. Dia kena letak di sini. Nampak tak? Sebelah kanan atas. Okay, cara nak setting dia, insert, page number, top of the page, so pergi plain number 3. Ya. So, di atas lah benda ni. Di sebelah kanan atas. Okay. Biasanya dia dah default. Dia akan default jadi memang 15mm daripada atas. Lepas tu 25mm daripada tepi. Gunakan jenis huruf yang sama seperti huruf teks tanpa hiasan. Jangan ada hiasan pula di nombor-nombor ni. Ada korongan ke apa ke, tak perlu. Direct je. Kena pakai Times New Roman. Jangan pakai Arial ataupun jangan pakai apa yang default. Yang default adalah Calibri. Okay. So kita tak nak Calibri, kita tak nak Arial, kita hanya nak Times New Roman. Okay. Okay. Untuk penomboran, halaman permulaan bermula daripada halaman judul hendaklah dinomborkan dengan angka kecil Roman secara berturut-turut 1, 2 dan 3 macam ni lah, Roman macam ni. Seterusnya, nombor halaman teks adalah menggunakan angka 1, 2, 3. Okey, yang bahagian depan, bahagian pengakuan, bahagian abstrak, bahagian kandungan, bahagian lampiran, senarai jadual, semua tu, yang tu kita pakai 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Okey, apabila untuk permulaan bab, barulah kita pakai 1, 2, 3. Bagi pecahan subtopik, hanya sehingga 2 titik perpuluhan sahaja dibenarkan.
Okey. 2 titik je lah. Dia sampai anak je. Sampai cucu tu tak boleh. Sampai 2.2, 3.1 tidak dibenarkan. Subtajuk seterusnya menggunakan abjad ABC. Okey, kalau ada lagi yang 2.2.3.1 ada lagi. So, tukar kepada A, B, C. Okey, lepas contohnya macam 2.3.2 jenis Arabic. Sorry. Dia ada masalah. Tak apa. So, awak kena tukar pada A saja. Jenis Arab. Macam tu. So, boldkan lah. Ini dikira sebagai apa nama? Sebagai nombor seterusnya lah. Jika ada lagi topik bawah dia, contohnya objektif kan. Objektif, dia objektif asas. Lepas tu objektif umum. Okey, lepas tu dia ada objektif khusus. Lepas dia tu kena satu point dash je. Tak perlu bold. Menggunakan apa-apalah. Okey? Boleh faham Jenis nombor apa? Jenis nombor Rumi ni dia kena 3 benda ni, 2 titik perpuluhan. Kalau ada lagi subtopik kena buat ABC. Kalau ada lagi subtopik bawah dia ataupun ada pecahan lagi kena pakai nombor 1 2 3. Okey. Untuk Arab punya kita pakai alif ba jim, alif ba ha, da. Dia secara automatik lah. Kalau awak pergi kat sini untuk tulisan Jawi punya numbering ni atas ni dia tulis alif ba ha da ni. Dan nombor halaman tab hendaklah menggunakan 1 2 3 yang Arabic lah. Okey. Peringatan halaman permulaan, halaman judul ataupun yang pakai huruf Roman ni dianggap sebagai halaman 1. Halaman 1 tetapi nombornya tidak dicetak. So awak kena sembunyikan nombor tu. Halaman permulaan teks dianggap sebagai macam bab 1, bab 2 semua tu. Dia ada nombor. Tetapi dia tidak, kita kena hilangkan. Kita kena hiddenkan dia. Sama ada awak masukkan kotak ataupun awak boleh buat odd dan even page. Okay. Halaman pertama setiap permulaan bahagian atau bab tidak ditulis nombor halamannya tetapi diambil kira bagi penomboran halaman berikutnya. Okay, contohnya bab 2 walaupun dia tak ada nombor dia tak ada tetapi nombor tu dikira untuk page seterusnya. Okey, susunan dan kandungan boleh tengok kat sini. Halaman judul, yang ni bahagian depan tu lah. Pengakuan, penghargaan, abstrak. Abstrak bahasa Inggeris awak tak perlu tulis. Hanya abstrak bahasa Melayu saja. Kandungan, lepas tu senarai jadual, senarai ilustrasi, senarai simbol atau singkatan. So kita banyaklah singkatan. Contohnya sallallahu alaihi wasallam, subhanahu wa ta'ala, apa lagi RA radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah. Lepas tu apa lagi untuk sahabat, untuk apa nama yang ulama-ulama kita ada simbol tersendirilah, kita ada singkatan tersendirilah. Secara kes kita tak ada, kalau macam budak-budak syariah mungkin ada lah kot. Secara statut semua kita tak ada, budak syariah ada. Okey. Lepas tu bab 1 semua tu lah. Lepas tu baru rujukan dan lampiran. Okey. Halaman judul sesi yang ditulis dalam bahasa Melayu hendaklah mengandungi halaman judul dalam bahasa Melayu sahaja. Jangan tiba-tiba ada bahasa Arab, bahasa Jawi pula lah. Okey, halaman judul dalam bahasa Arab. Okey, tapi kalau macam tesis tu tulis dalam bahasa Arab, dia ada 3 halaman judul. Halaman judul ni macam ni. Saya tengok sekejap
Ini halaman judul. Okey. Halaman judul lah. Okey. Dah faham Judul tesis adalah ditaip dalam bentuk piramid terbalik 60 mm dari birai atas. Dia kena tajuk dia tu kena piramid terbalik. Bermakna dia besar atas, kecil bawah. Dia jadi macam piramid terbalik ni lah. Dah faham Okey. Tujuan tesis dikemukakan untuk memenuhi sebahagian daripada syarat memperoleh ijazah sarjana muda ataupun latihan ilmiah yang dikemukakan untuk memenuhi sebahagian daripada syarat memperoleh ijazah sarjana muda. Okey. Jadi ada contoh dia ni lah. Pengakuan adalah dimulakan pada halaman baru selepas halaman judul dan dikait di tengah-tengah halaman tersebut. Contohnya macam ni. Ini pengakuan. So, page barulah. Okey, tapi yang Uniza punya dia special sikit, dia ada daripada penyelia sekali. Okey. Perkataan penghargaan dan teksnya adalah ditaip santak tengah dan 30 mm daripada birai atas. Penghargaan kepada sebarang bantuan yang telah diberikan oleh orang perseorangan atau pertubuhan dalam menyediakan tesis calon hendaklah dirakamkan. Dedikasi tidak dibenarkan dalam teks penghargaan ini tidak melebihi 1 halaman. Kandungan penghargaan adalah kepada Tuhan, penyelia dan penyelia bersama. Fakulti, institusi, pusat mengajar, jabatan bagi kemudahan penyelidikan, sumber keuangan dan umumlah, keluarga lah biasanya. Okey, jangan sampai kepada kawan-kawan yang tolong membantu kawan, tak payah, yang tu tak perlu. Keluarga kita boleh lagi lah, boleh diterima lagi lah. Okey, ni contoh dia punya penghargaan. Ini penghargaan kepada Allah. Okey, lepas tu kepada penyelia dan pusat pengajian serta fakulti lah. Okey, lepas tu ni sumber dapatkan data. Lepas tu kalau ada dana mana-mana, so kita tulis juga. Terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk dana-dana halaman JPA lah. Kalau PTPTN tu dia bukan bantuan, yang tu hanya pinjaman. Okay. Bolehlah diteruskan kepada family. Bahawa ni family lah. Okay. Dia tidak boleh lebih daripada sehelai. Penghargaan banyak mana pun dia kena sehelai je. Jangan sampai 4-5 helai bahagian penghargaan saja. Itu tidak dibenarkan. Dia kena sehelai saja. Okay. Abstrak dan terjemahan. Biasanya awak tulis abstrak saja, tak perlu terjemahan. Okey. Abstrak hendaklah ditaip dalam satu perenggan selang satu baris pada halaman bahasanya dan dimulakan pada halaman baru selepas halaman perhargaan. Perkataan abstrak hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm daripada birai atas. Panjang abstrak hendaklah lebih kurang dalam 200 ke 300. Abstrak hendaklah merangkumi maklumat berikut. Permasalahan kajian, tujuan kajian, objektif lah tujuan ni. Okey, kawasan kajian jika berkaitan, perkaedahan ni metodologi, perkaedahan ni, hasil kajian, sumbangan kepada ilmu, implikasi kepada dasar. Jika ada lah, kalau bahasa tak ada, tak payah lah. Okey. Abstrak tidak boleh mengandungi maklumat berikut. Tambahan, pembetulan atau sebarang maklumat yang tidak terdapat dalam tesis. Tidak perlu ada jadual, ilustrasi atau rujukan langsung kepadanya. Jangan ada rujukan. Tiba-tiba awak tulis rujukan dalam abstrak. Pemerihalan terperinci tentang eksperimen, organisma, keadaan piawai, teknik dan alat. Tak perlu ada. Rujukan ataupun sorotan kesusastraan.
Okey, rujukan karya pun tak boleh. Versi dalam bahasa Melayu, abstraknya hanya dalam bahasa Melayu dan diikuti dengan terjemahan ni tak perlu. Untuk latihan ilmiah tak perlu. Yang ni untuk master dan PhD. Okey. Ni kandungan, senarai kandungan. Dia kena letak kandungan atas. Ni contohnya, abstrak. Ni contoh. Abstrak. Okey, dia lebih kurang dalam 200 hingga 300. 200 hingga 300 lah. Yang ni sikit sangat ni 188. Tak lepas lagi lah. So yang moleknya 200 hingga 300. Okey. Abstrak. Lepas tu ni asal segi kita tak pakai. Ni kandungan. Kandungan dia macam ni lah. Okey. Senarai jadual kalau ada boleh tulis. Senarai ilustrasi kalau ada boleh tulis. Senarai simbol, singkatan atau nama ataupun istilah. Contohnya macam ni. Ni senarai transliterasi kita ada. Okey. Lepas tu kita pergi senarai singkatan. Macam kita ni lah. Tanpa nama, Alaihissalam, Allah Azza wa Jalla, ataupun kita pakai Subhanahu wa Ta'ala dalam edisi et al. Fakulti Pengajian Islam. Kalau kita FTI, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam. So Hijrah, halaman jilid Masihi, penyunting, Subhanahu wa Ta'ala, okey, Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa penerbit, tanpa tahun, tanpa tempat terbit, terus terjemahan, ni terjemahan, okey, lepas tu UKM ataupun Uniza, kalau Uniza je lah, okey. Ni senarai jadual, kena masukkan senarai jadual kalau ada. Lepas tu kalau ada senarai rajah ataupun senarai ilustrasi, boleh letak kat sini. Senarai saja. Ni ada istilah pun boleh, kalau macam tak ada pun tak apa. Ni jarang kita ada senarai istilah ni. Okey, so habis, so terus pada bab 1 lah. Okey, kalau ada senarai status. Okey, untuk jumlah patah perkataan, untuk latihan ilmiah, kalau tak silap saya, lebih kurang dalam, saya baca dalam buku purple lah. Ada jumpa tak? Buku purple. Sekejap Okey, jumlah perkataan halaman. Tidak kurang daripada 15,000 patah perkataan dan tidak lebih daripada 20,000 patah perkataan. Termasuk teks Al-Quran, hadis beserta terjemahan keduanya, iaitu dalam lingkungan 80 hingga 100 muka surat berkait. Okey. So standardnya 15,000 ke atas dan minimal 15,000. Kalau 14,000 maka kurang je lah. Okey. Dan jangan lebih daripada 20,000. Kalau macam lebih 20,000 ni dah setara master dah. Sesi awak. Okey. Okey, itu saja. Untuk petikan, quotation, petikan yang disisip di dalam ayat hendaklah tidak melebihi 40 patah perkataan dan mesti dimulai dan diakhiri dengan tanda tanda double ni. Tanda apa? Pembuka kata, penutup kata ini. Kalau petikan tersebut dia kurang daripada 40 page, masuk ke dalam teks. Kalau lebih 40 page, 40 patah perkataan, hendaklah ditarik berasingan pada perenggan yang baru 1,5 langkau dengan instruction tanpa tanda petik. Okey, dia 1.5 spacing, dia kena insert tepi. Dan tanpa petik lah. Contohnya macam, ada tak sini? Oh, ni dia buat lain.
Okey, contohnya macam ni. Yang ni quotation. Yang ni quotation bahasa Inggeris. Jika dia bahasa Inggeris, kita kena condong lah. Kalau bahasa Melayu, tak perlu italic. So, dia ada esok kat tepi. Dia sama, sini sama semua ni, dia esok tepi je. Nak mengatakan dia itu adalah quotation. Okay? Jelas eh? Okay, itu saja. Wallahualam. Ada sebarang pertanyaan? Jam 9.30. So, kita ada lebih kurang dalam sejam lagi untuk perbincangan berkenaan dengan format penulisan tesis. Okay? Format penulisan tesis sesi 4, pukul 9 sampai pukul 10.30. So, kita masih ada sejam lagi. Kalau sejam ataupun setengah jam lah. Kalau tak banyak persoalan, kita tutup awal lah hari ni. Dan kita akan mulakan untuk tajuk seterusnya menulis rujukan. Di sesi ini juga boleh pelajar kita sama yang semalam punya aspek pembahagian bab. Okey? Ada nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya untuk kalau kita letak ayat Quran kan. Aha. Lepas tu terjemahan dia kat bawah tu mesti guna spacing yang sama ataupun spacing beza. Spacing kalau awak nak guna 1.5 pun boleh, nak guna 1.0 pun boleh. Untuk terjemahan tu juga Ustaz? Terjemahan dan ayat Al-Quran tersebut lah. Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Tapi kita kena treat dia sebagai petikan. Quotation. Walaupun dia pendek, tak apa, kita buat dalam bentuk, kita kena insert tepi juga. Kita kena tag tepi juga. So dia kena sebelah kanan ke Ustaz? Sebelah kanan tu. Kita kena bukan dulu Kita dekat kena center. Kalau pendek center, kalau dua baris kita buat justify lah. Okey, baik. Right. Ada lagi? Ada lagi tak? Doktor, Ya. kalau ayat Quran ataupun hadis tu dia pendek, letak kat tengah ke macam mana? Tengah. Okey, terima kasih. Lagi? Doktor. Dah. Assalamualaikum doktor. Salam. Ya. Kalau singkatan untuk radhiyallahu anhu huruf besar ke semuanya atau huruf kecil? Boleh juga. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Yang semulanya huruf besar lah. Okey, terima kasih doktor. Ada lagi?
Ada lagi pertanyaan? Kalau nak tanya berkenaan dengan pembahagian bab pun boleh. Takut semalam tak sempat nak tanya, so boleh tanya hari ni lah. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya tajuk kebijaksanaan pendakwah di Malaysia menurut Profesor Dr. Hamka. Jadi metik yang saya buat ni kualitatif. Untuk pembahagian bab tu macam mana Ustaz? Okey, mungkin bab 1 proposal, bab 2 biodata Hamka dan bukunya. Ya. Biodata dan buku. Apa-apa lah menurut Islam lah mulanya. Lepas tu barulah bab 3 kebijaksanaan pendakwah menurut Hamka. Bab 4 penutup. Okey Ustaz, terima kasih. Sama. Ada lagi? Korang ni ada ke tak ada? Ni ke tidur belakang ni? Dah setengah lah ni. Ustaz, untuk semua quotation kena italic nak huruf ke Ustaz? Apa dia? Untuk quotation, Petikan, okey? kena semua italic. Kalau bahasa Melayu tegak, kalau bahasa lain daripada bahasa Melayu dia condong. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Ustaz tanya pasal tajuk saya. Okey. Tajuk saya analisis perkabaran peristiwa akhir zaman. Apa dia? Tak jelas. Analisis perkabaran peristiwa akhir zaman. Okey. Saya boleh pilih beberapa peristiwa ataupun kena merangkumi semua peristiwa. Untuk Analisis pembahagian bab perkhabaran peristiwa akhir zaman. peristiwa akhir zaman. Awak belajar apa? Usuluddin. 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 Okey. Perkhabaran daripada aspek apa? Hadis ke, Quran Sunnah ke apa? Al-Quran Sunnah. Hadis dan Quran? Ya Ustaz. Dalam Quran ada tak? Perkhabaran? Ada. Ada Ustaz. Ada? Setakat saya jumpa berkenaan dengan akhir zaman. Ada? Ada. Okey, kalau ada tak ada masalah, awak boleh masukkan
mungkin boleh pecah kepada dua, iaitu bab 1 proposal, bab 2 perkhabaran daripada Al-Quran, bab 3 perkhabaran daripada Sunnah, bab 4 penutup. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya nak tanya tajuk tesis saya hubungan Okey. antara pengurusan stres dan tekanan emosi. Okey. Dalam bab 2 saya perlu masukkan konsep tekanan emosi ataupun konsep pengurusan stres ke tak perlu? Mungkin bab 1 proposal, bab 2 konsep stres dan tekanan emosi. Kan, stres dan okey, lepas tu bab 3 hubungan antara stres dan emosi tu. Bab 4 penutup. Bab 4 penutup. Okey, terima kasih Doktor. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, saya nak tanya tentang pembahagian bab. Tajuk saya pensabitan tuntutan mutaah berdasarkan enakmen Undang-Undang Islam Terengganu 2000. Jadi dalam apa dia? Semula tak jelas. Saya punya tajuk pensabitan tuntutan mutaah berdasarkan enakmen Undang-Undang Islam Terengganu. Pensabitan tuntutan mutaah Berdasarkan di enakmen Terengganu lah. Terengganu lah. Okey, bab 1 proposal, bab 2 mutaah. Bukan mutaah di Malaysia. Bab 3 tuntutan mutaah di Terengganu dan bab 4 penutup. Okey. Ustaz, jadi dalam ni mutaah di Malaysia. Apa dia? Jadi saya perlu letak ke sejarah Mahkamah Syariah tu? Tak perlu. Tak perlu. Dia untuk kepada yang memuaskan dalam bab 3. Prosedur Malaysia tak perlu. Prosedur apa? Awak cerita tentang berkenaan undang-undang dia je. Undang-undang mutaah je. Dalam bab 2. Dia yang Malaysia punya. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz. Ya. Tajuk saya analisis isu akidah di dalam majalah Seruan Azhar. Pendapat Ustaz bahagian bab tu macam mana? Majalah? Dengar ke? Ya, majalah apa? Hello? Seruan Al-Azhar? Hello? Analisis isu akidah di dalam majalah Seruan Azhar. Majalah tu? Ya? Awak ada ke majalah tu? Ada Ustaz. Majalah tu saya ada 1 tahun lah. Dia ada terbitan 3 tahun tapi saya ada yang setahun. Kira dalam 7-8 siri. Majalah lama kan? Ya, majalah semasa tahun 1928. 19? Awak ada semua? Saya ada yang setahun punya. Satu set tu setahun saja. Dia ada 3 tahun terbitan. Saya ada yang setahun terbitan saja. Sepatutnya kena ada 3 tahun terbitan tu lah. Okey, bab 1 proposal, bab 2 perihal majalah. Okey, bab 3 berkenaan dengan isu akidah dalam majalah Seruan Al-Azhar, bab 4 penutup. Seruan Al-Azhar Seruan Azhar. Yang saya ada adalah Suluh Malaya. Iaitu dah ada buku. Seruan Al-Azhar, kalau tak silap saya, dia ada buku. Dia ada buku yang menceritakan berkenaan dengan Seruan Al-Azhar. Oh. Dia memang ada buku. Dia ada buku yang menceritakan. Awak boleh ambil dalam situ lah. Untuk bab 2 tu awak boleh ambil daripada situ. Lepas tu untuk bab 3 tu barulah awak cari satu-satu isu lah. Setiap isu lah awak cari dalam tu. Okey, baik Ustaz. Okey, terima kasih. Sama. Ya, lagi? Saya Ustaz. Dengar tak Ustaz?
Ya, dengar. Saya mau tanya pasal bahagian bab. Okey. Tadi saya macam ni pengetahuan tentang rang Undang-Undang 355 dalam kalangan masyarakat nilai Negeri Sembilan. Dalam kalangan Masyarakat nilai Negeri Sembilan. masyarakat nilai. Nilai Negeri Sembilan. Oh, ramai tu. Oh, kalau macam tu kena ambil secara rawak lah responden tu. Rawak tapi kena pastikan nilai je lah. Oh, maknanya kalau yang tak saya ni kena ambil 2 lah. Kaedah dah responden. Responden nilai je lah. Bukan temu buat lah. Oh, Kena soal sidik je. Ini kuantitatif lah. So, bab 1 proposal, bab 2 konsep rang Undang-Undang 355. Okey. Bab konsep dan huraian rang Undang-Undang 355. Lepas tu mungkin bab 4, bab 3 awak boleh masukkan berkenaan dengan demografi responden. Lepas tu soal sidik awak buat tu, bab 4 awak boleh buat analisis data dan huraian analisis data. Bab 5 penutup. Itu mau kait dengan sejarah. Sejarah akta tu. Tu bab 2. Atau pula semua berkaitan dengan akta tersebut. Berkaitan Sejarah, isu, huraian dia, isu tak perlu. Isu tak perlu. Berkaitan sejarah tu lah. Isu contoh isu apa? Isu cadangan kot. Isu cadangan yang tu masuk dalam sejarah kot. Okey? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ustaz. Ya. Macam tajuk saya anak tak setaraf tu, pendekatan dakwah Jabatan Agama Islam Melaka terhadap ibu melahirkan anak tak setaraf. Okey, kalau untuk tesis tu bab 1 macam biasa proposal, bab 2 konsep sejarah dan perihal tu nak masukkan pasal Jabatan Agama Islam ke Ustaz? Bukan. Yang ni awak boleh masukkan berkenaan dengan perihal anak tidak sah taraf ataupun isu tu lah, isu anak tidak sah taraf tu. Oh, Jabatan Agama Islam tak perlu. Kalau boleh masukkan sedikit je lah. Masukkan bahagian depan tu. Bahagian depan ataupun nak ambil juga yang Jabatan Agama Islam dia ada bahagian-bahagian dia macam bahagian dakwah, bahagian pengurusan keluarga semua tu kan ambil. Yang berkaitan dengan anak tidak saraf taraf je. Oh, okey. Baik Ustaz. Okey. Okey, teacher. Terima kasih Ustaz. Apa penyelia awak? Saya Ustaz. Rasul. Ustaz Zawawi Ustaz. Awi, awak boleh tanya dia lah. Ya, saya tanya dia. Okey. Wafat. Saya nak tanya pasal tajuk saya. Persamaan aliran feminisme dengan Tahrir Mar'ah menurut perspektif dakwah. Jadi kalau saya persamaan. Persamaan. Okey, persamaan aliran feminisme dengan Tahrir Mar'ah menurut persamaan aliran feminisme dengan Tahrir Mar'ah menurut perspektif dakwah. Okey. Bab 1 proposal, bab 2 konsep feminisme dengan dan Tahrir Mar'ah. Bab 3 persamaan dia. Bab 4 penutup. 4 bab lah. 4 bab je. Okey. Kualitatif.
Tapi kena cari menurut perspektif dakwah tak? Dua-dua. Sama area. Persamaan menurut perspektif dakwah lah. Gitu. Kalau saya asing boleh tak? Tak boleh. Asing? Mana jadi 5 bab? Kalau saya buat 5 bab, saya buat persamaan aliran feminisme dengan tahrir mar'ah. Lepas tu bab 4 tu saya buat peranan dan kedudukan wanita menurut perspektif dakwah. Tak payah. Tak payah. Yang tu menebarkan tesis je. Bukan saja nak buat pun. Okey, macam tak? Tak tahu macam dengan tajuk baik. Okay. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Wah. Apa tajuk saya? Infak bantuan sara hidup kepada asnaf fakir dan miskin, kajian di Pusat Pungutan Zakat Kedah. Okey. Yang semalam punya. Saya nak tanya pembahagian bab daripada bab 1 sampai akhir. Okey. Bukan dah bagi dah semalam? Ustaz bagi sampai bab 2 je konsep tu. Lepas tu Konsep bab 3 barulah pembahagian tu lah. pembahagian kan? Bab 1 proposal, bab 2 konsep apa? Konsep apa nama tadi? Bantuan sara hidup tu. Bantuan sara hidup. Di Malaysia kan? Konsep bantuan sara hidup. Okey, bab 3 terus bantuan sara hidup di negeri Kedah. Yang bantuan sara hidup di Kedah tu masuk dalam bab 3 ke subtopik bab 2? Bab 3. Bab 3. Lepas tu bab 4? Penutup. Dia tak ada analisis apa semua, tak ada lah. Tak perlu. Buat apa ni? Agihan kamu? Bahagian agihan. Impak bantuan sara hidup. Impak bantuan sara hidup je kan? Benda ni kualitatif. Awak boleh buat temu bual something gitulah. Tak perlu kepada tak perlu saya selidik. Tetis macam tu lah. Tak perlu. Maksudnya yang saya ambil responden tu daripada Pusat Pungutan Zakat Kedah lah kan? Zakat Kedah lah yang tu untuk dimasukkan dalam bab 3. Okey. Maksudnya saya yang responden tu saya ambil konsep agihan sara hidup tu, yang tu bab 2. Apa yang dimasukkan dengan bantuan sara hidup je lah. Hak tu dekat Malaysia kan? Bukan. Hak tu dekat Malaysia kan konsep tu? Di Malaysia. Mungkin awak boleh buat kalau di negeri lain macam mana sara hidup tu. Lepas tu bab 3 tu lah baru awak fokus pada negeri Kedah. Okey. Maksudnya kalau yang macam responden tu saya pula ambil pegawai yang dekat Pusat Pungutan Zakat Kedah tu ke? Zakat Kedah lah. Untuk dapat data dia tu. Berapa enactment kata berapa, lepas tu berapa peratus lah. Biasanya dia peratusan. Lepas tu dia tengok atas gaji, dia tengok atas apa nama, banyaklah faktor-faktor yang dia tengok. Okey. Lepas tu kan macam macam kesan tu kan. Macam kesan impak. Saya pun masukkan dalam bab 3 tu lah. Impak tu pun awak boleh dapatkan data daripada pegawai tu. Okey. Biasanya kalau macam awak nak pergi trace seorang-seorang yang dapat bantuan tu penat. Biasanya data yang impact tu dia ada dengan pegawai tu biasanya. Okey, faham. Maksudnya saya sampai 4 je lah sebagai penutup kan? Okey. Tapi kalau macam awak masuk dalam bab 3 tu terus boleh. Bab 3 tu awak masukkan terus impact. Takutnya tak banyak. Konsep yang perihal bantuan tu tak banyak. Macam dia yang cantiknya proposal 15 page ke 20 page. Bab 2 30 page. Bab 3 30 page. Bab 4 10 page, 5 hingga 10 page. So jadi lebih kurang dalam 80 ke 90 page lah. Cantik lah.
Okay? Saya takut bab 3 awak tu sikit. Okay? So, boleh masukkan sekali 4 terus. Okay. Okay. Yes, Ustaz. Sama. Ya. Ustaz, tajuk saya analisis pemikiran etism dalam media elektronik. Jadi media elektronik ni kalau saya pakai buku dia jadi satu kesalahan ke? Kita pakai media internet je. Sebab fokusnya dekat tak maksudnya. So awak boleh rujuk buku lah. Kalau pembahagian bab boleh fokus dekat penguasaan ilmu kalam, Ustaz? Tak boleh. Oh. So tajuk kedua apa tadi? Analisis pemikiran etisme dalam media elektronik. Analisis pemikiran etism dalam media elektronik. Okey, yang tu mungkin bab 1 proposal, bab 2 perihal konsep etism, bab 3 mungkin boleh buat analisis tu lah dalam media elektronik. Biasanya aku tengok dalam medsos tu, bukan bukannya dalam media elektronik banyak. Media elektronik dia ada radio, dia ada TV, dia ada internet. So yang moleknya awak tengok internet je. Tengok etism dalam Facebook pun boleh. Oh, okey. Terima kasih, Ustaz. Dalam Instagram tak ada, dalam Twitter tak ada rasanya. Yang adanya dalam Facebook je lah. Okay. Ustaz, kalau saya masukkan juga penerimaan barat terhadap konsep etism, mungkin yang tu boleh masuk dalam bab 2 lah. Bab 2. Okay. Terima kasih, Ustaz. Sama. Ustaz, satu lagi ya. Kalau temu bual, berapa orang yang kita boleh temu bual tu? Pakar. Pakar kalau dalam seorang je tak boleh Ustaz. 4-5 orang, 2-3 orang lah. Seorang takutnya data tak cukup untuk analisis. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Hello. Ustaz. Ya, salam. Ustaz, kalau yang untuk temu bual tu kan tadi Ustaz kata 2-3 orang kan, tapi soalannya sama ke ataupun setiap orang tu lain-lain soalan? Soalan sama lah. Macam mana Ustaz? Soalan tu kena soalan sama, bersutur. Okey Ustaz, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya pembahagian bab. Tajuk saya uslub dakwah dalam filem-filem terpilih seniman P.Ramlee. Jadi nak bahagi bab 1 proposal, bab 2 biodata P.Ramlee dan karya-karyanya. Bab 3 analisis itulah. Analisis apa? Usul dakwah kan? Usul dakwah atau usul dakwah dalam filem P.Ramlee terpilih. Filem-filem terpilih P.Ramlee lah. Okey, bab 4 tutup. Baik, terima kasih. Sama. Ada lagi?
ada soalan dekat chat. Doktor ada soalan kat chat. Kalau kita terapi ayat-ayat Al-Quran bersukan dakwah kerana golongan remaja bersalah berkembang jambak audio letter saya masalah. Okey, terapi ayat-ayat Al-Quran bersukan dakwah terhadap golongan remaja. Okey, bab 1 proposal, bab 2 terapi golongan remaja bermasalah secara konvensional. Bab 3 terapi ayat Quran terhadap golongan remaja bersalah. Bab 4 penutup. Okey. Ada lagi? Doktor, macam mana kalau dengan tajuk saya isu membida'ahkan amalan talqin dan tahlil dalam masyarakat Melayu? Kira macam sebab dia talqin. Dengar ke? Dengar. Isu membida'ahkan amalan talqin dan tahlil dalam masyarakat Melayu. Okey, bab 1 proposal. Okey, bab 2 isu bid'ah di Malaysia. Bab 3 isu bid'ah tahlil dan tu. Tahlil apa? Tahlil dan talqin. Tahlil dan talqin. 4 penutup. Okey, terima kasih doktor. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tajuk saya strategi dakwah terhadap golongan liberalisme melalui media baru. Apa dia? Strategi dakwah? Strategi dakwah terhadap golongan liberalisme melalui media baru. Melalui media baru lah. Okey, media baru ni media medsos lah. Media sosial kan? Ya. Okey. Pembahagian bab sosial ya. Pembahagian bab nombor 1 proposal, bab 2 isu apa? Isu liberalisme kan? Awal lepas ni pencegahan ke apa? Tajuk apa tajuk? Tajuk strategi dakwah terhadap golongan liberalisme. Strategi dakwah. Okey. Bab 1 proposal, bab 2 isu liberalisme di media sosial, bab 3 strategi menangani liberalisme di media sosial. Okey. Ataupun bab 2 tu fenomena liberalisme dalam media sosial. Bab 3 barulah menangani isu lah. Strategi menangani isu tu. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Lagi? Hello? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. Ustaz, tajuk tesis saya aplikasi e-wallet menurut perspektif syariah. Allah, okey. Bab 1 proposal, bab 2 konsep e-wallet, bab 2 konsep e-wallet, bab 3 e-wallet dan syariah, bab 4 penutup. Hello? Perspektif syariah. Sesuai tak agak-agaknya Ustaz? Sesuai. Sesuai Ustaz? Sesuai lah. Okey, terima kasih Ustaz. Tahu lah pembagian bab dah jelas kan? Jelas dah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, Ya.
tajuk saya adalah Islam dan kajian Amerika berdasarkan kajian tarbiyah Abdullah Nasih Ulwan. Jadi pembahagian bab macam mana ya? Nasih Ulwan. Bab 1 proposal, bab 2 perihal Nasih Ulwan dan bukunya Tarbiyatul Aulad. Bab 3 barulah masuk pada Tarbiyatul Aulad menurut Nasih Ulwan tu. Lepas tu bab penutup. Bab penutup. Just Hello. Ustaz. Ya. Ada soalan lagi dekat ruangan chat. Nadia ni dia kata dalam bahasa majalah lidah sempurna penilaian dari sudut dakwah dan cabaran. Cabaran dakwah terhadap anti bajau sempurna. Okey. Bab 1 proposal, bab 2 sejarah kemasukan Islam ataupun sejarah kemasukan etnik bajau tidaklah sempurna. Sejarah etnik bajau itulah disempurna. Dan kalau ada kemasukan Islam pun, pengislaman itu boleh. Bab 4, bab 3 okey. Ada lagi? Assalamualaikum Doktor. Supervisor saya dia suruh buat 3 tajuk. Kiranya bab 1 proposal. 3 tajuk. Jadi saya kena 3 ikut bab. 3 tajuk ke 3 bab? 3 bab. Bukan. Satu tajuk proposal. Bab 2 objektif pertama, bab 3 objektif kedua, bab 4 objektif ketiga. Boleh, tak ada masalah. Kira bab 5 nanti baru penutup. Kira okeylah macam tu kan? Macam tu lah. Okey. Cuma Apa penyelia awak? untuk tajuk Apa tesis penyelia? saya. Penyelia saya Dr. Khadijah. Okey, boleh. Okey. Cuma saya nak tanya untuk saranan tajuk ketiga. Sebab tajuk pertama saya buat peranan. Saya punya tajuk peranan penubuhan unit hal ehwal agama Islam di hospital di Malaysia dalam menjaga maqasid syariah. Okey, objektif kamu apa? Objektif saya buat peranan unit hal ehwal agama Islam dekat hospital. Okey, yang kedua? Yang kedua saya buat kaitan dia dengan maqasid syariah. Bagaimana penubuhan unit tu dengan maqasid syariah. Okey, lagi? Cuma yang ketiga tu objektif tiga apa? Objektif tiga saya buat sejauh manakah. Saya tak pasti lagi sebab saya buat je dulu kan. Awak kena clarify objektif dulu. Barulah awak boleh susun bab mengikut objektif. Faham. Saya kena memang kena cari sendirilah dia punya objektif. Dia punya objektif lepas tu baru buat. Okey. Baik Doktor. Okey. Terima kasih. Sama.
Okey, tajuk saya ialah amalan syirik dan khurafat berkaitan dengan adab Melayu. Okey. So, bab 1 proposal, bab 2 mungkin awak boleh buat syirik dalam adab Melayu, bab 3 syirik dalam mereka khurafat dalam masyarakat Melayu, bab 4 penutup. Okay. Bab 1 proposal, bab 2 amalan syirik dalam masyarakat dalam adab Melayu, bab 3 amalan khurafat dalam adab Melayu, bab 4 penutup. Okey, ada lagi? Hello. Ustaz, saya mau tanya. Ya. Tajuk saya persepsi masyarakat Tak jelas, Fahna. Muslim. Persepsi Tak jelas, masyarakat tak jelas. Muslim. Oh. Sekejap, Ustaz. Ya, Fahna, tak jelas, tak jelas. Dengarkan, Ustaz. Apa dia? Tajuk saya persepsi masyarakat Muslim di Kota Belud terhadap saudara baru yang memeluk Islam kerana perkahwinan. Tak jelas, awak boleh tulis dalam chat tak? Okey, Ustaz. Tulis dalam chat, so saya nanti saya jawab. Hello. Hello. Ustaz, ada soalan di ruangan chat tadi. Dekat ruangan chat. Faktor dan nilai tambah mahasiswa Al-Quran Sunnah bisa dalam membantu golongan cacat penglihatan untuk belajar Al-Quran. Faktor dan nilai tambah mahasiswa Al-Quran Sunnah dalam membantu golongan cacat penglihatan. So, bab 1 proposal, bab 2 golongan cacat penglihatan, konsep atau sejarah ataupun perihal lah di Malaysia. Lepas tu bab 3 faktor dan nilai tambah. Faktor dan nilai tambah pelajar Aqsa, Tunisia untuk membantu dia orang. Bab 4 penutup. Yang ni adalah kajian kualitatif. Dia bukan kajian kuantitatif ni. Okey, ada lagi? Sebelumnya tu Ustaz ada satu tajuk persepsi masyarakat Muslim di Kota Belud yang memeluk Islam kerana perkahwinan. Okey, persepsi masyarakat. Satu proposal, bab 2 masyarakat Muslim di Kota Belud
Bab 3 persepsi masyarakat Belut terhadap perkahwinan, persepsi masyarakat. Bab 4 penutup. Okey. Cabaran pengusahaan halal di Kelantan. Okey. Bab 1 proposal, bab 2 pengusahaan halal dan pengusahaan halal, bab 2. Bab 3 hasil soal selidik lah. Hasil soal selidik dan temu bual kepada Jahid Kelantan. Mengenal pasti siapa yang terlibat dalam penerimaan rasuah. Payah tu nak bab 4 tu. Bab 2 mengenal pasti kedai, tak payah. Memastikan penguasaan berkesan dengan baik. Okay, so bab 1 ialah proposal, bab 2 pengurusan halal di Jahid Kelantan, bab 3 barulah hasil soal selidik ataupun temu bual, bab 4 penutup. Okay. Seterusnya Mahkamah Rendah Syariah Perkahwinan tanpa kebenaran di Mahkamah Rendah Syariah Kumbang Pasu. Proposal bab 2 konsep perkahwinan ataupun undang-undang perkahwinan tanpa kebenaran. Bab 3 barulah perkahwinan tanpa kebenaran di Mahkamah Rendah Syariah Kumbang Pasu. Bab 4 penutup. Okey. Bab 1 proposal, bab 2 pernikahan tanpa wali mengikut 4 mazhab, bab 4 isu dan penyelesaian pernikahan tanpa wali di Malaysia. Bab 4 penutup. Okay, bab 1 proposal, bab 2 pernikahan tanpa wali menurut 4 mazhab, bab 3 isu dan solusi pernikahan tanpa wali di Malaysia, bab 4 penutup. Okey. Pemahaman pelajar tentang konsep asas ilmu qiraat. Pelajar mana ni? Pelajar pengajian Islam ke? Pelajar Uniza ke asal nama pelajar je. Satu Malaysia ni asas qiraat. Asas ilmu qiraat. So pelajar tu luas. Awak kena skopkan lagi. Bab 1 proposal, bab 2 asas ilmu qiraat, bab 4 pemahaman pelajar Quran Sunnah ataupun pelajar qiraat tentang konsep asas ilmu qiraat. So kena skopkan lah. Ustaz. Salam. Ustaz, saya nak tanya tajuk saya ilmu Al-Hadiyyu An-Nabawi, konsep perkembangan dan kepentingan. Apa dia? Hello. Al-Hadiyyu An-Nabawi. Hello Ustaz. Ilmu Ilmu apa?
ilmu Al-Hadyu An-Nabawi, konsep perkembangan dan kepentingan. Ilmu hadis An-Nabawi. Al-Hadyu Hadis. An-Nabawi. Apa tu? Dia macam petunjuk Rasulullah, ilmu Petunjuk. dia macam petunjuk Rasulullah. Okey, lepas tu? Macam mana pembahagian bab tu? Ilmu petunjuk Rasulullah, lepas tu? Konsep perkembangan dan kepentingan. Konsep perkembangan kepentingan. Okey, bab 1 proposal, bab 2 perkembangan ilmu hadis Nabawi, bab 3 perkembangan, bab 4 penutup. Kalau 4 bab je, maknanya objektif kajian kita 2 je lah. 2 je lah. 2 je lah. Tak payah masuk ke ni, Sirah Nabawiyah. Jangan. Sebab dia Tak perlu. Al-Hadyu An-Nabawi ni salah satu daripada Sirah Nabawiyah. Tahu. Tapi tak perlu masukkan Sirah Nabawi, luas. Okey. Konsep Asmaul Husna menurut Wan Masri. Dia pecahkan bab. Okey, bab 1 proposal, bab 2 biodata Wan Masri, bab 3 konsep Asmaul Husna menurut Wan Masri, bab 4 penutup. Okey, adab-adab masyarakat Melayu yang diagamakan dan kesannya terhadap akidah Islam. Yang diagamakan okey, bab 1 proposal, bab 2 adab-adab masyarakat Melayu yang diagamakan, bab 3 kesan adat-adat Melayu yang diagamakan terhadap akidah Islamiah. Okey, bab 4 penutup. Assalamualaikum Doktor. Maaf Lagi? nak tanya tajuk saya pengaruh pemikiran sekulerisme dalam kalangan mahasiswa KI. Jadi dari segi pembahas bab dan dari segi tesis, saya boleh buat kuali dan kuanti ke? Atau macam mana? Kuanti. Kuantitatif. Kuanti. Dan dari segi pembahagian babnya macam yang kuanti punya lah. Bab 1, bab kuanti ni awak boleh pilih yang apa? Yang dua option tadi. Terima kasih Doktor. Lagi? Okey, Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya nak tanya pasal yang ni. Tajuk saya konsep perancangan keluarga berdasarkan statistik di Kuala Terengganu menurut Maqasid Syariah. Yang kemarin tu saya tanya sebab saya ada buat ni ambil data daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga di Kuala Terengganu. Jadi tentang data berkaitan dengan keluarga lah. Jadi macam Ustaz bagi saya kemarin, saya kena buat bab 1 proposal. Bab 2 konsep perancangan. Terus bab 3 ni temu bual. Bab temu bual ni saya temu bual ataupun kalau macam awak dah dapat data, tapi data tu dia ada perancangan keluarga ke? Data tu kita boleh tengok lah. Dari segi anak sebagainya keluarga tu. Begitu je, dia tak boleh nak ni, dia kena apa? Dia kena temu bual pegawai perancangan keluarga tu. Ya. Saya nak bagi pergi temu bual dia orang. Melalui data tu tak ada. Awak tak ada apa-apa data tu. Data tu boleh tengok je lah. Paling kurang pun awak boleh analisis dia dalam slide 2 slide gitu je. Saya boleh analisis juga. Boleh sis, tapi tak banyak membantu sangat lah, dan dia tak boleh nak mencukupkan 30 page atau 40 page tu. Yang temu bual tu yang boleh buat banyak tebal tesis awak lah. Okey, faham Doktor.
Unsur lagi Dato', untuk yang berdasarkan menurut maqasid syariah tu macam mana Dato'? Sebab Atau masuk dalam untuk masuk dalam bab 3 je. bab 3 Masa je. temu bual tu masa temu bual tu awak tulis tu usul-usul maqasid syariah dalam perancangan keluarga. Oh, okey. Okey. Untuk yang di perubatan tu sebab saya sini tujuan saya buat yang pertama mengenali konsep perancangan keluarga menurut perubatan. Yang kedua saya buat perubatan. Boleh masukkan boleh masukkan dalam bab 3 tu. Bab 3 tu semua. Usul-usul mungkin yang temu bual tu awak boleh tanya pakar perubatan, perancangan keluarga ataupun doktor perancangan keluarga. Lepas tu yang untuk maqasid syariah tu awak boleh selit soalan dalam tu. Betul. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Allah. Berkaitan tajuk saya, hukuman jenayah rasuah menurut fiqh dan perundangan di Malaysia. Okey, bab 1 proposal, bab 2 jenayah rasuah di Malaysia. Okey, bab 3 menurut fiqh, jenayah rasuah menurut fiqh dan perundangan di Malaysia. Bab 4 penutup. Ada lagi? Okey, kalau dah tak ada soalan, kita berhenti sekejap. Dalam pukul 11 kita mulakan balik meeting kita pada hari ini. Wallahu alam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.